الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبي ربي لا إله إلا الله ما في قلبي غير الله حبيبي محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي لا إله إلا الله ما في قلبي غير الله حبيبي محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي لا إله ما في قلبي غير الله حبيبي محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadir pengerusi masjid serta ahli jaga puasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan puasa masjid, al-ustaz, para alim ulama, tuan-tuan yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita keizinan tengah hari ini boleh main awal ke masjid untuk kita sama-sama mula-mula kita iktikaf di masjid. Siapa yang masih belum niat iktikaf, marilah kita sama-sama niat iktikaf. Mudah-mudahan kita duduk je dalam masjid ni, duduk je pun dapat pahala. Petang lagi kata kita duduk dengan berzikir, solat sunnah, baca Al-Quran, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak pun meminjamkan telinga untuk mendengar sedikit tazkirah peringatan di tengah hari ini sebelum masuknya waktu zuhur. Nama itu yang iktikaf hati hadal masjid lillahi ta'ala. Ini adalah hati saja untuk iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Hadirin yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam kitab Tazkirah bil ahwalil mauta wa umuril akhirah, penulis Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam kitab Tazkirah dia peringatan tentang kematian dan urusan hari akhirat. Imam Qurtubi membawakan satu cerita, satu kisah ketika baginda Nabi SAW
hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab, Ibnu Zaid, sahabat Nabi SAW, cerita ketika turun ayat daripada suratul Insan. Kita kan kat masjid-masjid ada kadang-kadang baca suratul Insan pagi waktu subuh kan. Rakaat pertama baca surah Alif Lam Mim Sajadah. Rakaat kedua baca Al-Insan. Ketika diturunkan surah Al-Insan kepada baginda Nabi SAW, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang kepada kamu, kepada manusia, suatu waktu dari masa yang beredar, sedangkan waktu itu dia masih belum wujud lagi manusia, dan tidak menjadi sesuatu yang disebut-sebut. Surah Insan yang ada beberapa ayat, beberapa belah ayat. Bila Nabi baca ayat, baca surah, Nabi sambil baginda baca dan ceramah dengan sahabat-sahabat. Ada seorang sahabat yang berkulit hitam. Dia nak tanya Nabi SAW, tengah-tengah kuliah, Sayyidina Umar marah kan? Ini tengah ceramah takkan? Ini bukan sesi soal jawab lagi, tak sampai soal jawab lagi. Tengah ada ceramah, tengah ada kuliah. Sayyidina Umar marah. Dia tegur. Nabi SAW kata tak apa. Dia tanya lagi. Apabila dilanjutkan bacaan surah Al-Insan sampai kepada beberapa ayat yang menceritakan tentang syurga, sampai ajal lelaki tersebut meninggal di dalam mandi tersebut, Nabi SAW kata, sesungguhnya kerinduan dia kepada syurga menyebabkan dia terus mati di situ kerana mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu hebatnya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan seseorang itu rindu kepada syurga, dan hanya kematian sahajalah yang boleh menyebabkan dia masuk dalam syurga. Kita kalau tak mati lagi tak boleh masuk syurga. Syurga ni tempat untuk orang yang dah meninggal. Dah mati, buat amal soleh, buat amal baik, apa boleh masuk syurga? Inilah yang berlaku kepada sahabat. Syurga telah mengeluarkan nyawa sahabatmu ini daripada badan kerana mendengar ayat Allah SWT. Bukan sebab takut, tapi kan terlalu rindu yang amat sangat menyebabkan terkeluar nyawa dia daripada luar badan kerana kerinduan kepada syurga. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat Allah SWT menceritakan tentang syurga. Syurga ini merupakan idaman kita orang yang beriman. Orang yang beriman selalu merindui syurga. Dalam surah Al-Waqi'ah, dalam surah Ar-Rahman, dalam surah Al-Ghashiyah, dalam surah Al-Insan, dan banyak lagi dalam surah-surah lain, cebisan-cebisan memperlihatkan tentang syurga, yang mana syurga ini merupakan suatu motivasi kita untuk beramal. Allah SWT mengetahui manusia, sifat manusia, emosi manusia. Seumpama kita memahami emosi anak-anak kita, anak-anak kita yang kecil-kecil kan, kadang-kadang kita janjikan dia dengan keseronokan dia. Apa yang menyeronokkan dia? Lollipop, gula-gula, coklat, belon, mainan kan. Kita kan selalu janji benda-benda yang baik kepada anak-anak kita. Adik, kalau adik pergi sekolah, apa adik nangis lagi, abah beli lollipop.
Dan itulah sesuai dengan fitrah manusia, yang inginkan kebaikan, yang menginginkan ganjaran. Sebahagian besar manusia bersifat begitu. Dan Allah SWT menjanjikan syurga kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal, buat perkara kebajikan di dalam dunia, menolong orang, menghormati ibu bapa, menunaikan solat 5 waktu, dan melakukan perkara-perkara kebaikan. Dan Allah SWT menggariskan beberapa ayat-ayat menjadi panduan kepada kita. Dalam surah Ar-Rahman, Allah SWT sebut fi lima ainan tajriyah. Di dalam syurga, di dalam kedua syurga itu ada 2 buah mata air yang memancar. Fi lima ainan nadhafatan. Di dalam keduanya syurga itu ada 2 buah mata air yang memancar. Surah Ar-Rahman ayat 50, Surah Ar-Rahman ayat 66. At-Tirmidzi berkata, maksudnya adalah di dalam syurga itu terdapat berbagai jenis buah-buahan dan kenikmatan, serta bidadari yang cantik, dan disertai dengan pakaian yang indah, serta haiwan yang bagus. Ini menunjukkan bahawa ainani dalam ayat ini bukan hanya sekadar mata air, tetapi juga fi lima fatihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam kedua syurga itu ada buah-buahan, ada kurma, ada delima. Sebahagian ulama berkata nakh, kurma dan rumman, delima yang terdapat dalam ayat ini bukanlah buah-buahan, kerana sesuatu itu tidak akan diafafkan kepada dirinya sendiri. Namun jumhur ulama mengatakan bahawa keduanya adalah buah-buahan. Adapun dinyatakan keduanya serta perkataan fawakih, buah-buahan, menunjukkan kelebihan kedua buah-buahan itu, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala solatmu dan peliharalah solat wusta. Berdirilah kepada Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Hadirin yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat di dalam syurga, Allah SWT menyediakan ainan. Setengah ulama menyebut ainan ni mata air di dalam syurga. Masing-masing kita ni ada syurga masing-masing, kan? Ada rumah masing-masing. Tak ada di rumah kita ni ada apa mata air keluar ke dalam rumah, kan? Buat celah-celah katil ke, buat celah-celah almari ke. Tapi inilah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Jadi sebut kepada ainan ni juga maksudnya adalah buah-buahan, dan juga dimasukkan sebagai bidadari yang cantik. Ini disebut oleh Imam Al-Tirmidzi dalam menafsirkan ayat. Suatu nikmat yang tidak terhingga kepada kita sebagai orang yang beriman. Dalam istana kita, dalam rumah kita, dalam syurga kita terdapat mata air yang mengalir di dalamnya. Kalau kita nak cari mata air kat sini, kita nak kena pergi jauh. Nak cari sungai yang mengalir, nak kena pergi sampai ke belah Puling tu. Sungai-sungai yang ada di sini pun dah tidaklah indah-indah. Ada macam-macam colour. Teh tarik, teh susu, semua macam colour. Tapi sungai-sungai yang indah-indah kita kena pergi jauh. Masuk dalam hutan, belah Puling, belah Keris, baru nampak yang sungai yang indah. Dan inilah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga. Menurut pendapat lain, rumman, buah delima dan nakhal. Dan rumman kan delima kan ada orang buat jus. Bukan murah jus lah kita nak. Berapa jual? Botol sampai RM70, RM80, RM100 pun ada. Itu tinggi nilai nak dapatkan jus tersebut. Tapi inilah yang menjadi makanan harian dalam syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima min kulli fatihatin zawjan.
Di dalam kedua syurga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannataini dan. Mereka bersandar atas permaidani di bahagian dalamnya daripada sutera tebal, dan buah-buahan kedua syurga itu dapat dipetik dari dekat. Untuk dalam syurga duduk di atas permaidani sutera yang tebal. Itu duduk atas kapet hak tak berapa nak tebal pun rasa sok. Berbanding dengan duduk kat luar, kat atas lantai keras. Kalau apa duduk dalam sebab selesa kan. Ada aircon, ada pipa, ada kapet. Di dalam syurga Allah SWT sediakan permaidani yang dibuat daripada sutera yang tebal, disediakan untuk orang-orang yang beriman. Dan di dalam syurga, setiap kali kita nak makan buah-buahan, Allah SWT akan datangkan tangkai-tangkai yang berbuah itu datang kepada kita, dan kita boleh petik dengan begitu sahaja tanpa bersusah payah. Allah SWT sebut dalam surah Ar-Rahman. Kita balik ni, kita baca surah Ar-Rahman. Dan Allah SWT selangkan ayat-ayat surah Ar-Rahman dengan Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan manakah nikmat Allah SWT yang kamu dustakan? Terlalu banyak nikmat-nikmat Allah SWT yang kamu dustakan, yang kamu nafikan. Dalam diri kita ni pun terlalu banyak yang nikmat yang Allah SWT bagi. Lihatlah mata nikmat yang Allah SWT bagi kat kita, boleh melihat. Telinga yang Allah SWT bagi pinjam yang kita boleh mendengar. Mulut yang Allah SWT bagi pinjam yang kita boleh bertutur, boleh berkata-kata. Tapi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kaki yang kita boleh berjalan ke sana kemari. Apabila nikmat itu ditarik, barulah kita rasa itu sebagai satu nikmat. Tak kaya kita tanya pakcik-pakcik kita kena kecil mani potong kaki. Bila tak ada kaki itu, barulah rasa kaki itu sebagai satu nikmat. Sedangkan benda itu ada pada diri kita sekarang ni, kita tak rasa benda itu sebagai satu nikmat yang kita kena ulang-ulang, poingat-poingat. Tangan yang kita boleh pemegang dengannya, kaki yang kita boleh berjalan, tubuh badan yang sihat, semuanya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersandar di atas permaidani di bahagian dalamnya daripada sutera tebal. Muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan. Mereka berbaring pada bantal-bantal yang hijau dan permaidani-permaidani yang indah. Surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman banyak ayat-ayat Allah SWT menerangkan tentang nikmat-nikmat syurga yang Allah SWT sediakan untuk kita. Kalaulah kita mengetahui banyak lagi ayat Allah SWT kita pasal syurga ni, kalau kita fahami betul-betul, insya-Allah gairah kita untuk buat amal menjadi motivasi kepada kita. Kan? Antara pilihan tengah hari nak pergi makan dulu ke nak main masjid dulu. Oleh kerana kita nampak sikap, kita akan bangun main ke masjid dulu, makan tak tidak apa. Sebab terlalu bermotivasi seperti itu. Kita bangkit pagi pukul 4.30, pukul 5.30. Yang memberikan kita pilihan sama ada selimut yang tepat, ataupun pelukkan isteri kita, ataupun bangun, basuh, ambil wudu, sembahyang tahajud 2 rakaat. Yang mana akan mendorong kita untuk melakukan perkara tersebut. Syurga ni merupakan salah satu daripada pendorong kita untuk kita melakukan amal, selain daripada faktor-faktor lain. Kan? Nabi SAW kata, Rak'ataini qabla subhi khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Apa yang memotivasi kita untuk pergi ke masjid dalam keadaan sejuk pagi, dalam keadaan hujan mungkin, nak ambil wudu, nak pergi ke masjid untuk menunaikan 2 rakaat solat sebelum solat subuh. Hadis-hadis macam ni, 2 rakaat sebelum solat subuh, solat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang ada dalam dunia dan seisinya? Macam-macam ada kan? Lori ada, kereta ada, tak ada berjuta lori ada, tak ada berjuta kereta ada, tak ada berjuta-juta rumah ada. Begitulah nilaian dunia ni kan, yang kita boleh gambarkan, tak tahu apa nilainya. Itu pun 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada semua. Dan ia mendorong kita, aku nakkan syurga Allah SWT. Aku rela mengorbankan harta aku untuk mendapatkan ganjaran syurga Allah SWT. Ini baru kita baca beberapa ayat sahaja. Muttaqi'ina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisab. Mereka berbaring pada banta-banta yang hijau dan permaidani-permaidani yang indah. Para ulama berbeza pendapat mengenai makna rafraf dalam ayat ini. Ada yang mengatakan bahawa rafraf itu adalah baju besi untuk menyangkutkan sesuatu. Ada juga yang mengatakan bahawa rafrafin adalah haiwan seperti burung yang mengempak-ngempakkan sayapnya ketika datang pemiliknya. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW ketika dimi'rajkan ke langit dan sampai di Sidratul Muntaha, datanglah rafraf, sejenis burung, menghampiri baginda dan terbang bersama baginda menuju pada arasy Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW bersabda, rafraf itu telah membawaku terbang, turun, naik ke sana kemari, sehingga aku berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai pertemuan aku dengan Allah Subhanahu wa taala, rafraf itu datang lagi menjemput aku untuk dihantarkannya turun ke bawah ke tempat malaikat Jibril alaihissalam. Pada masa itu Jibril terharu melihatnya dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Rafraf merupakan salah satu pembantu Tuhan di langit yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Ia dapat terbang dengan secepat kilat seperti burung. Muttaqi'ina ala rafrafin khudri. Mereka berbaring pada rafraf hijau. Yang disebutkan dalam hadis ini bahawa rafraf ini adalah sejenis kenderaan. Ketika Nabi SAW mi'raj ke langit, Nabi SAW duduk atas rafraf, terbang ke sana kemari, turun. Inilah mungkin yang menjadi kenderaan kita di akhirat, untuk akhirat syurga. Hidup dalam keadaan seronok, nak makan buah mai, duduk atas raf-raf yang berwarna hijau. Saya tak sebutlah bentuk macam mana, tapi inilah yang digambarkan oleh Nabi SAW, yang mungkin kita boleh faham sebagai satu kenderaan kita di akhirat nanti. Dan kita harap-harap sangat Allah SWT kurniakan kita segala keindahan, segala yang baik-baik di syurga nanti. Kesimpulan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 syurga. Wa min dunihi ma jannatan. Dan selain daripada 2 syurga itu, ada 2 syurga lagi. Dapat disimpulkan bahawa jumlah syurga itu ada 4, bukan 7 sebagaimana yang kita terangkan. Ini tafsiran para ulama. Ada 2 syurga, kemudian ditambah 2 lagi kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kulihat kita sebagai seorang yang beriman, yang kita semua ini akan mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti. Dan tidak ada jalan lain kita nak masuk syurga melainkan kita melalui jalan tersebut, iaitu kematian. Persoalannya bagaimanakah kita, persiapan kita menghadapi hari yang pasti kita akan temui. Apakah perkara yang kita buat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala?
banyak manakah masa yang kita beri untuk Allah Subhanahu Wa Taala, banyak mana amal yang kita buat, mayang kita macam mana, terutamanya yang wajib, adakah kita jaga betul-betul